benda-benda lama akan menghantui PH. Saya bagi contoh. Satu undi KJ adalah satu undi untuk Zahid. So nak terbalikkan sekarang ni, satu undi untuk PH adalah satu undi untuk Zahid. Hoi hoi ahoi. Siapa yang penyamun sekarang ni? So macam mana PH nak jawab benda tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Comfortably win Selangor, Nick. Selangor ni bukan sahaja ground zero, tetapi Selangor ni adalah the prize dalam pilihan. Bukan kata negeri lain tak penting, negeri saya sendiri, Negeri Sembilan pun akan ada pilihan raya, tetapi ini the epicenter of politik lah. Dan ramai yang juga mengatakan bahawa PRN ini adalah referendum kepada pentadbiran kerajaan perpaduan PMX 8 bulan yang pertama. Adakah Nick tak risau bahawa apabila disebut bahawa ini bukan nak memilih hanya kerajaan Selangor, tetapi dah menjadi referendum, benda-benda lama akan menghantui PH? Saya bagi contoh. Satu undi KJ adalah satu undi untuk Zahid. So nak terbalikkan sekarang ni, satu undi untuk PH adalah satu undi untuk Zahid. Hoi hoi ahoi. Siapa yang penyamun sekarang ni? So macam mana PH nak jawab benda tu? Saya tak pandai menyanyi lah. Tapi bagi saya, saya balik pada perkara yang paling mudah. Kita memang bertembung dengan UMNO, kita bertembung dengan Bersatu PAS pada pilihan raya lepas. Dan apabila keputusan tu tidak ada pemenang, maka kita kita nak cari kestabilan, kita membentuk kerajaan perpaduan. Jadi itu satu keputusan yang bukan mudah, tetapi kita ambil keputusan tersebut. Jadi saya juga merasakan pengundi-pengundi di Selangor, mereka cukup sophisticated untuk memahami perkara tersebut. Kestabilan juga satu perkara yang mereka bagi satu premium selepas sejak 2018 sehingga 2022, perubahan demi perubahan yang kita lalui, kan. Jadi dan juga di negeri Selangor, terbalik daripada Pantai Timur, sesuai dengan ini menjadi kubu kepada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan yang diberi leading role, khususnya keadilan di negeri Selangor. Jadi on that basis, saya yakin bahawa pengundi akan bagi mandat kepada. Tapi at what cost, Nick? Sebab ialah kita faham naratif daripada kerajaan perpaduan terpaksa membentukkan kerajaan yang stabil, mengambil maklum titah kepedulian Tuan Agong dan sebagainya. Tetapi kena akui juga bahawa sebahagian besar daripada semangat reformasi terhakis dengan arrangement yang ada pada hari ini. Banyak benda yang mungkin PH nak buat terpaksa ditangguh ataupun terpaksa dilupakan sama sekali. Baru ni kita tengok contoh bagaimana Akta Hasutan diguna terhadap MB Kedah. Kita tengok bagaimana pelantikan ke badan-badan berkanun dan sebagainya menjadi perkara yang lazim sekarang ni. Normalize benda ni. So ramai yang akan tanya, at what cost reformasi ni? Dan mereka mungkin boleh terima kalau ini adalah satu persefahaman sementara. Maknanya kita tolerate lah UMNO ni untuk tempoh 3-4 tahun, kerajaan yang tempoh parlimen yang sedia ada. Tapi apa yang saya nampak ni adalah you are going beyond that. Nampak macam you are going into the next general election, akan bertanding pilihan raya akan datang bersama dengan UMNO, yang mungkin akan memberi kesan kepada komitmen kepada reformasi ni. Memang soalan susah. Tetapi apa yang saya boleh katakan, saya faham tentang perkara tersebut. Dan kita boleh belajar daripada pengalaman coalition yang lain. Salah satunya di UK jugalah, Lib Dem dan konservatif. Mana-mana parti yang tidak menonjolkan identiti mereka akan hilang. Jadi saya nampaklah, ni pandangan saya, ada beberapa perkara yang mungkin kita ada berbeza pandangan, tetapi secara umumnya saya tengok pihak UMNO juga sangat akomodatif. Pelik saya pula yang lebih terhadap pendekatan yang nak diambil oleh Pakatan Harapan. Kita juga tengok, saya boleh bagi sebelum saudara KJ tanya, saya juga tengok pendekatan DAP kali ini secara umumnya lebih fleksibel dan lebih realistik. Itu juga membantu. Tetapi
bagi saya tentang moving forward dan sebagainya, itu saya tak nak be drawn into that speculation lah, sebab susah kita nak jangkakan. Dan tak ada keputusan dasar daripada parti Tidak PKR. ada kan. Cuma yang paling penting bagi saya, kita juga belajar. Kalau tadi saya sebut pasal yang jauh Lib Dem dengan konservatif, kita juga belajar tentang pada era Tan Sri Muhyiddin dan juga Ismail Sabri, yang mana pada waktu itu saya pun waktu itu tertarik. Sebab kita rasa menarik juga, yang mana dia boleh duduk dalam satu kerajaan, tapi bergaduh. kemudian dalam pilihan raya negeri dia boleh bertembung, macam di Germany, di UK dan sebagainya. Tetapi kita juga tengok pendekatan itu di Malaysia masih agak unik, dan ada kesan juga, Mr. KJ mungkin boleh cerita lebih lanjut, ada kesan juga kepada kestabilan pentadbiran pada waktu itu. Jadi itu juga antara perkara yang jadi membuatkan kami sangat berhati-hati, dan kami ambil, saya boleh cakap setakat PRN yang 6 ini, kita ambil pendekatan untuk bersama, sebab kita kata the government, kerajaan ini masih lagi sangat-sangat baru. Follow up question just before Syarif masuk. Sekiranya di dalam PRN ni UMNO bungkus tapi PH okey, maksudnya UMNO ni liability lah, albatross round the neck, adakah PH sedia untuk dump UMNO? Tidak semudah itulah saya boleh katakan, sebab dan saya tidak begitu negatif terhadap UMNO, saudara KJ kan. I think UMNO has its strengths. Memang yalah, suasana politik ini mencabar, kami pun perlu memperkuatkan parti kami, tetapi I think it will not be that straightforward lah. Okay. Dan Presiden UMNO pun KJ dah sebut semalam, dia bayangkan I will never leave Anwar. Itu dia lah, tapi whether Anwar will leave him, kesetiaan tu akan dibalas. ada timbal balas. Okey, tapi balik pada poin yang KJ bangkitkan tentang kompromi-kompromi yang YB perjelaskan. Okey, fine. Tapi tidakkah YB khawatir akan ada pihak lain ambil kesempatan, ambil peluang lah, ambil kesempatan ni macam negatif sangat, ambil peluang terhadap kelompongan, mungkin kekecewaan sebahagian daripada penyokong natural Pakatan Harapan, untuk kata Pakatan Harapan ni too much compromises, terlalu banyak berkompromi, mengatakan ni kerajaan perpaduan tetapi berkompromi terhadap agenda reformasi yang selama berdekad-dekad mereka berjuang. Dan dalam episod lalu kita menjemput Presiden Timbalan Presiden muda, mereka tidaklah mengatakan itu target ataupun sasaran secara mutlak, tapi nampak bahawa mereka mahu occupy space yang mungkin ditinggalkan oleh PH apabila bersama dalam kerajaan yang terpaksa berkompromi ini dalam mata mereka yang mungkin lebih reformis lah. Adakah PKR dan PH respect that challenge? Kita respect, dan saya faham, dan bagi saya antara perkara terpenting untuk sesebuah parti politik yang mempunyai UMNO ada tradisi dia, DAP, keadilan dan seterusnya. Bagi kami di keadilan, kita ada agenda reformasi, yang tu yang membawa kami ke jalan, orang masuk lock up dan sebagainya. Tentulah kita tidak boleh abandon, tak boleh meninggalkan perkara tersebut. Saya selalu ingatkan, yalah, dah bunyi macam tua lah kan, dah lama sangat dalam politik. Yang baru masuk, yang tidak lihat perkara awal tersebut. Sekarang ada yang masuk dalam keadilan dah jadi it's a career. Sebab dah selamat, bukan dah parti derita lagi lah. Bukan parti derita sangat lah. Jadi atas dasar itu, saya rasa kita tidak boleh lupa bahawa kita dapat tempat di hati rakyat sebelum ini kerana kita ada akar idealisme reformasi yang jelas. Jadi di dalam kerajaan tu biasalah kita kena bergerak ke tengah, itu normal. Tetapi kita tidak boleh terlalu ke tengah dan menjadi begitu apologetik untuk menjadi kerajaan ini sehingga kita lupa tentang nilai-nilai asas, dan itu ialah tugas pimpinan parti untuk terus ingatkan, dan saya cuba sebaik mungkin, of course dengan mungkin sebagai pimpinan ada kekangan collective responsibility dalam kabinet dan sebagainya, tetapi saya cuba ingatkan bahawa kita ni ada nilai kita, dan saya masih yakin dalam apa yang saya boleh banggakan, ini masih lagi parti satu, nilai reformasi, tetapi kedua ialah the most successful multiracial party in Malaysia, yang genuinely multiracial. Jadi not like DAP lah. Not like DAP lah. DAP is multiracial lah, well, tetapi not as genuinely multiracial. I didn't say that. Jadi atas dasar itu bagi saya, but we have to hold on to it. Dan saya tahu tidak mudah. Baca contohnya, just a short one, pemilihan calon. Kita kena ingat bahawa pengundi-pengundi India ni dia tidak jadi majoriti di mana-mana kerusi. Kan? Tetapi it started with barisan nasional. Mungkin kiri pun ada juga waktu tu, tapi kita tahu barisan nasional dia selalu akan bagi kerusi pada MIC atas dasar perkongsian kuasa tersebut.
Tapi keadilan kena juga pegang. Tapi ada tekanan yang selalu mengatakan, kalau kita letak calon India akan kalah. Tetapi saya ingat malah PM sendiri sebut tempoh hari, dia kata we cannot take them for granted. Sebab selama ni memang kita dapat dukungan besar, tetapi jangan ingat perkara ni akan terus berlaku kalau kita rasa mereka ni pun kita boleh ketepikan begitu saja. Saya harap lebih ramailah macam YB yang berfikiran sebegitu, sebab kadang-kadang kita melihat seolah-olah menteri ataupun kepimpinan Pakatan Harapan macam dah tak berapa subscribe kepada agenda reformasi apabila berada dalam kedudukan kerajaan. Tapi saya nak tukar gear sedikit, YB. Kalau tadi KJ dan saya menggambarkan ataupun challenge soal adakah masih berpegang pada prinsip reformasi, adakah itu akan menyebabkan kecederaan dalam PRN. Tapi satu lagi risiko kecederaan, efek pada PRN ini bukan sangat soal kompromi, tapi soal prestasi dalam kerajaan secara keseluruhannya. Ini bukan soal tinggal prinsip tak tinggal prinsip, tu dah kita bahaskan. The prestasi itself dalam kerajaan Pakatan Harapan. Kita jemput YB sebab kita rasa YB antara menteri yang perform. Tapi secara Jemput keseluruhan, MB Kedah. macam mana? Jemput MB Kedah sebab kita nak pimpinan PAS yang boleh menggambarkan inilah ikon PAS yang disukai oleh ramai. Kita jemput wakil kabinet adalah Yang Muhammad Nik Nazmi, atas tujuan yang saya jelaskan tadi. Pandai dia cuba trap Newcastle. Tapi poin saya ialah selain daripada soal tuduhan kompromi, ialah prestasi yang mana kita boleh katakan bahawa PM sendiri dalam mood pilihan raya, beberapa kenyataan-kenyataan beliau yang dikritik di media sosial sebagai masih lagi mirip pembangkang. Masih lagi mengatakan bahawa macam semalam kita akan, dia bagi gambaran lah, kalau ada seorang bekas menteri tu tak bagi balik duit, dia akan arahkan pihak berkuasa untuk menyiasat. Memberi gambaran bahawa beliau ada fal terhadap orang-orang tertentu, marah dengan Tun Mahathir. Tidak sangat dilihat ke depan dalam soal pembentukan dasar. Kemudian orang pembangkang akan mainkanlah isu harga barang masih ada, isu ini masih ada, isu itu masih ada. Jadi sebenarnya YB merasakan skor kepimpinan PMX dan kerajaan setakat 8-9 bulan hari ini. Apa skor yang YB akan bagi pada the whole government if you had to give a score? Kalau skor saya bagi A. Kalau grade, kalau daripada 10 saya bagi 8. Tinggi secara keseluruhan. Tinggi tu. Tinggi. Dulu saya bagi A-, tapi sekarang ni macam lain sikit lagi. Bagi saya, saya tahu, itulah saya kata, dia selalu kekangan dia. Mana-mana anggota kabinet termasuk PM ialah tanpa meninggalkan akar reformasi yang radikal tersebut, dan pada masa yang sama dah jadi ketua kerajaan kan. Jadi itu balance. Saya ingat saudara KJ juga ada sebut dalam salah satu one of your early episode, saya mengatakan Anwar kan, dia ada image daripada zaman dia student sampailah jadi termasuk dalam UMNO, reformasi dan sebagainya. Walaupun ada berbeza sedikit, tetapi dia punya core tu ada. Yang mana saya rasa that one itu Anwar Ibrahim lah. Jadi adakah pendekatan itu sesuai sebagai PM dan sebagainya, itu memang menjadi perbahasan. Tetapi saya ingat secara umumnya, ialah dia kadang-kadang orang kata dia ni terlalu personal, pada masa sama orang juga mengatakan terlalu lembut dengan lawan dalam keadaan tertentu kan. So to me, at the end of the day, Perdana Menteri merasakan beliau selesa untuk mengambil pendekatan tersebut. Yang paling penting yang saya boleh katakan dalam pertemuan, dalam mesyuarat, dalam semua ni, PM selalu tekankan tentang perubahan dasar, tentang idealisme reformasi, dan memastikan soal governance dan sebagainya, itu sangat ditekankan. Itu yang memang saya boleh katakan dalam setiap mesyuarat. Dia menyerahkan beberapa fokus kepada kami sebagai menteri, dia bagi ruang. Tidak dictate atau micromanage, dia bagi ruang kepada kami untuk menggubal dasar tersebut, bawa ke kabinet. Mungkin kadang-kadang kalau yang kritikal bertemu dengan beliau terlebih dahulu, tetapi secara umumnya ruang itu sangat luas. Jadi dari sudut itu, bagi saya bagi kredit kepada Perdana Menteri lah. Cuma ini bukan soalan yang perlu Nick jawab. Cuma saya haraplah selepas PRN ni lebih banyak mentadbir dan boleh kurang berkempen. Sebab saya tengok jadual PM pun tidak boleh dinafikan lah. Beberapa minggu yang lepas banyak masa diluangkan di luar, di pentas politik dan bukannya di kamar pentadbiran. Saya nak
bawa diskusi kita kepada isu yang hangat sekarang ni. 3R. Race, religion and royalty. Apa pandangan Nick tentang strategi politik Perikatan Nasional? Adakah pendekatan yang diguna pakai iaitu 3R, dan kami di Keluar Sekejap pun banyak tegur Perikatan Nasional banyak sangat guna 3R ni. Adakah ini sesuatu yang membimbangkan PH? Sebab PH tak nak pada satu sudut lah, tak nak engage dengan 3R, terutamanya di kalangan orang Melayu. Tetapi adakah itu risiko, iaitu Perikatan Nasional akan outflank PH dan akhirnya undi Melayu ini akan pergi kepada mereka? Sebab Perikatan Nasional cakap soal bangsa Melayu, cakap soal agama Islam, dan Pakatan Harapan agak tak berapa nak engage dalam perdebatan tersebut. Memang perkara ini bukan perkara yang mudah. Of course, di satu sudut pendekatan memainkan soal agama, soal kaum, itu satu pendekatan yang macam addiktif. Sebab it works to a certain extent. I mean, itulah Donald Trump, Brexit dan sebagainya, itu kita tahu fenomena tersebut. Jadi di sudut kami, kita tak boleh juga kita tahu kadang-kadang pihak yang saya tak tahu nak istilahkan kiri kanan ke apa, tapi kalau progresif, quote unquote progresif ni, dia merasakan hanya menggunakan logik dan rationality dia boleh menang hujah tersebut. It doesn't work that way. You never win with facts. Kan? Bagi saya, that's why we lost kan KJ. Tapi yang paling penting bagi saya ialah dia macam kena jadi bukan tukang karut, tapi tukang cerita as a politician. That is the most important thing, more important than facts. Jadi bagi mereka yang memainkan 3R ni, itulah menjadi perkara yang memudahkan mereka untuk memainkan, sebab it's very emotional. Tetapi kalau kita juga boleh ambil pendekatan yang berbeza, tanpa kita meninggalkan prinsip kita, katakan nak bercakap, nak buat soal pendekatan yang lebih mesra alam ke, ataupun dasar-dasar yang lebih reformis dan sebagainya, tetapi guna dengan cara yang dapat menangkap imajinasi rakyat lah. To a certain extent, saya rasa PM ada kelebihan tersebut dalam beberapa, kalau kita tengok sebelum ini pengalaman beliau. Jadi itu yang menjadi cabaran yang bagi saya, kadang-kadang kita, itulah sama ada masalah kita, cabaran kita di peringkat kerajaan ni, sama ada kita stick to the facts dan kita tidak dapat meyakinkan rakyat, ataupun kemudian kita terus ambil pendekatan yang terlalu macam clamp down 100%, yang juga orang kata apa beza kan, orang akan compare kita. Jadi itu saya tidak mau keluarlah terlalu luar daripada portfolio saya, sebab itu bukan portfolio saya, tetapi yang saya boleh katakan itu antara balance yang kita kena carilah. Nick, salah satu, kita memang acknowledge ada perkara yang dibangkitkan oleh PN yang bagi kami di Keluar Sekejap pun too much, dari segi agama, dari segi kaum dan sebagainya. Tetapi pada hujung spektrum yang lain, kita juga melihat rakan dalam Pakatan Harapan juga mainkan 3R of a different kind, memomokkan bukan Melayu sebagai contoh. Saya dah tulis berkenaan dengan isu istilah green wave ni. Green wave ni saya tahulah apa maksud tersirat dia. Seolah-olah ada gelombang ekstremis yang datang dengan PAS. PAS kemah besar, Nick pun tahu PAS kemah besar. Ada yang berhaluan kiri, ada yang juga moderate. Tetapi bila dibuat begitu, dan contoh ucapan Guan Eng yang dibuat baru-baru ni berkenaan dengan kuil Hindu dan sebagainya, dibayangkan akan diroboh sekiranya PAS menang, bukankah itu juga bermasalah dari segi 3R? Saya setuju. Bagi saya, kita kena berhati-hati. Saya faham, it works both ways lah. Kadang-kadang bila kita tidak biasa, satu tu orang politik yang mungkin tahu apa yang dia buat, tetapi orang di luar dan kemudian dia akan mengulangi perkara tersebut. Dia tidak tahu apa makna apa yang dia cakap tu. Bunyi itu mudah, green wave. Tetapi pada orang Melayu, pada orang Islam, dia ada satu konotasi. Begitu juga mungkin kita pun akan membuat perkara yang sama. Jadi itu yang bahaya yang ada.
yang samalah, maknanya kita merasakan 3R ni satu shortcut. Yang orang kan dalam dewan tu memang orang bersorak lah. Tetapi di luar dalam keadaan Malaysia yang kompleks dan sebagainya, it doesn't win us anything. Ataupun mungkin lebih teruk, ia akan memanaskan lagi suasana. Jadi memang betul ada di dua belah pihak yang memainkan perkara 3R ini, dan mereka kena cuba, yalah saya harap mereka elakkan, dan macam saya kata boleh kita tarik, memang dalam politik kena tarik emosi orang, itu confirm. Tetapi gunalah cara lain, ya, soal kemiskinan ke, soal survival anak-anak kita, harga barang naik, okey, saya setuju tak setuju itu boleh didebatkan lah. Tetapi cuba elakkan perkara 3R lah untuk sebagai ganti kepada perkara-perkara itu. Ataupun YB, mungkin ini juga peluang PKR untuk main satu peranan yang mungkin dia tak pernah main selama ini, iaitu bercakap isu 3R, tetapi memimpin cara bercakap itu dengan cara yang lebih progresif dan afirmatif. Yang mana ada sebahagian orang UMNO dululah, sekarang ni orang-orang tersebut mungkin tak ada dalam UMNO lagi, yang cuba buat benda yang sama. Kita bercakap tentang isu Melayu, cakap tentang isu agama, tetapi cara kita cakap itu kita anggap dengan tanggungjawab, bukan semata-mata untuk memainkan ataupun memomok-momokkan. Jadi mungkin ini juga peluang dalam keadaan cuba mengimbangi kedua-dua paksi kan, yang mungkin ekstrim kalau boleh kita gunakan istilah itu. Tapi yang Muhammad, kalau cakap balik tentang PRN, antara kita joke lah antara saya dengan KJ ni adalah kita menanti-nantikan habis saja PRN akan ada lebih banyak mentadbir, macam KJ kata, ada naratif ekonomi madani yang kita nanti-nantikan. Salah satu soalan yang kedua-dua kami nak tahu, adakah Nick ataupun YB setuju mungkin selepas tamat PRN, setelah habis PRN ini, adakah tiba masanya untuk PMX tidak lagi memegang kedua-dua jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan? Sebelum kita pergi kepada soalan tu, dan soalan tu sangat penting, saya nak just habiskan sikit lagi tentang ideologi, then we'll come back to that. Saya nak tanya sikit, sebab saya dulu dalam UMNO, walaupun progresif, ada yang kata liberal, tapi saya Malay nationalist. Dan ada satu perkara yang sampai hari ni saya tak tahu jawapannya daripada pihak PKR, dan saya nak tanya Nick. Nick pun sebut tadi, cara macam mana kita di PKR nak tolong orang Melayu adalah melalui keperluan. Contoh, dan kalau kita basmi kemiskinan sebagai contoh, paling ramai yang akan dibantu adalah orang Melayu. Dan itulah cara kita bantu orang Melayu. Saya setuju. Tapi kalau Nick ingat, dasar ekonomi baru ada dua teras. Pertamanya adalah pembasmian kemiskinan. Dan pendekatan needs based itu yang digunakan oleh PKR memang tepat dengan teras yang pertama. Tapi objektif yang kedua adalah penyusunan semula masyarakat. Kita bantu usahawan Melayu yang sudah jadi jutawan untuk menceburi bidang-bidang tertentu supaya dia dapat menebus industri yang dulu dikawal oleh bangsa lain. There's nothing to do with needs based. Adakah PKR nak lupakan itu? Sebab itu bukan needs based. Itu memang affirmative action yang berkaitan dengan orang yang tidak miskin, tetapi yang ada kaitan dengan penyusunan semula masyarakat. Bagi saya, dia ada a few things lah. Satu, dari sudut needs based, memang yang tu saya ingat, everyone accepts that lah. Kan tak ada isu. Kedua, bagi saya, kita juga kena mengakui soal, dan ada dibincangkan sekarang di barat, di tempat lain pun, soal representation, diversity. Mungkin orang bercakap tentang soal identity lain lah, soal lelaki, wanita, minoriti kulit hitam dan sebagainya. Tetapi kalau needs based semata-mata, mungkin dia tidak semestinya akan result in correct diversity itu serta-merta. Kalau boleh, ini pandangan saya yang ni, saya pernah lama dulu saya pernah fokus. Saya rasa antara perkara yang kita dulu di EB ni, kita rasa dia boleh capai, macam kita kata bagi orang scholarship, pergi belajar tu, dia balik daripada US, dia akan terus jadi businessman macam orang bukan Melayu, yang ada social capital, yang ada pengalaman yang lama, budaya bisnes. It doesn't work like that. Tetapi after a few generations, maknanya orang yang dah 2-3 generation professional dan sebagainya, benda tu akan berlaku. Dan saya rasa kita, to be fair, kita nampak perkara itu berlaku dalam masyarakat kita. Jadi apa jawapan saya? Kita kena memastikan bahawa representasi itu ada, tetapi ultimately
kita kena percaya kepada, kalau selain daripada needs based tu, dalam jangka masa panjang kita kena membiarkan pendekatan lebih organik, untuk yang lebih terbuka, supaya sama ada usahawan tu ke apa ke, maknanya mereka dapat kekuatan yang orang kata ada resilience untuk mereka masuk dalam bidang tu. Tetapi yalah, it's a very complicated question. Yeah. It's complicated, but just to, since I'm enjoying this ideological conversation kan, atau philosophical conversation, saya ingat ni penting yang Muhammad, sebab kalau PKR akan menjadi parti utama dalam Malaysia, dan nampak cara pimpinan UMNO sekarang macam dia okey lah untuk PKR jadi parti induk Malaysia untuk satu ketika yang akan mendatang ni, PKR kena ambil alih that mantle. Because macam KJ katakan, UMNO adalah parti Tun Razak, parti pemimpin besar negara yang ada satu ketika perlu memikirkan asas dasar negara ini, dan dia akan berubah mengikut zaman. Dan kalau sekarang PKR akan ambil alih that mantle, kena ambil alih jugalah cara untuk articulate soal susah macam ni. Sebab betul, sebelum ini kalau balik pada PMX sekali lagi sebagai contoh, sewaktu beliau jadi pembangkang, escape clause dia, kalau saya lah sebagai penganalisa dulu pun, nampak begitu mudahlah cara dia lari daripada isu ni. Iaitu, kalau boleh saya sebut lari lah, dia kata, kita nak tolong orang Melayu sebab kita tolong orang susah, lebih ramai orang Melayu yang susah. Seolah-olah needs base sudah mencukupi. Tapi sekarang dalam keadaan kerajaan melihat perlunya untuk diversity dalam ungkapan ataupun istilah YB, inilah jenis perbincangan besar yang saya fikir PKR kena pimpin ni dalam kerajaan perpaduan atau dalam politik. Jadi saya menggemarilah cara YB menjawab dengan balance. Kita akan break seketika dan kembali kepada segmen terakhir yang akan bermula dengan soalan Syaril tadi. Perlukah Datuk Seri Anwar Ibrahim melepaskan salah satu, bukan salah satulah, Perdana Menteri terus dia akan pegang, tetapi melepaskan portfolio Menteri Kewangan? Kembali ke episod terkini Keluar Sekejap, dan dah kali ketiga kita ulang soalan yang sama. Yang Muhammad mungkin boleh jawab, adakah perlu selepas PRN PMX pegang kedua-dua jawatan PM dan juga Menteri Kewangan? Tak perlu bagi saya, kerana buat masa ni situasi ekonomi itu masih lagi mencabar. Kerajaan ini juga satu kerajaan yang walaupun kita ada majoriti 2/3, tetapi dia juga merupakan satu perkara yang agak baru di Malaysia, iaitu post election coalition. Jadi atas dasar itu, saya merasakan ada beberapa kepentingan dari sudut ekonomi, dari sudut kestabilan itu yang memerlukan PM ada di sana. Tapi Nick, ada gambar saya jumpa dengan PM dekat perbendaharaan beberapa minggu yang lepas. Saudara? Bersama dengan Datuk Jogani dan beberapa tokoh-tokoh ekonomi. Dan dalam pertemuan tersebut, saya boleh cakap lah pada Nick, saya bagi banyak cadangan lah, bukan ini saja, tapi antara cadangan yang saya bagi kepada beliau adalah, beliau kalau tak nak lepas pun Menteri Kewangan, dia kena lantik Menteri Kewangan kedua. Dan saya bagi hujah begini. Pertamanya, tidak ada Perdana Menteri yang sebelum ini pegang jawatan Menteri Kewangan yang tidak melantik Menteri Kewangan kedua. Sebab tugasan harian Menteri Kewangan ni, dia banyak. Dia banyak. Dan timbalan menteri tak boleh. Sebab authority, mengikut dia punya statutory responsibility, akta dia menteri, seorang menteri. Yang Muhammad pun tahu, seorang menteri. Menteri maksudnya Menteri Kewangan ataupun Menteri Kewangan kedua. Dan yang kedua, no matter how talented that person is, dia tak boleh jadi CEO dengan CFO. Tak boleh. Tapi kalau dia nak pegang juga, dia kena ada orang yang kedua. Dan yang ketiga, Nick, is that people are talking. Bukan saja di luar sektor swasta, tapi di dalam kerajaan sendiri, bahawa banyak perkara yang tertunggak disebabkan perkara tersebut. Saya boleh katakan dalam pengalaman saya banyak juga kena berurusan dengan PM atas kapasiti Menteri Kewangan, bukan atas kapasiti PM. Setakat ini secara peribadi tidak ada masalah lah tentang urusan-urusan menteri. bukan saya. Saya cakap tentang urusan portfolio saya. Tetapi tentang idea ke salah satu option untuk ada MK2 tu, bagi saya adalah satu option yang
secara peribadi saya rasa boleh, satu perkara yang boleh dipertimbangkan lah. Kalau Itu jawapan menteri itu boleh dipertimbangkan. mana addressing apa yang sure. hujah saya, kenapa perlu PM pegang jawatan tersebut, tetapi untuk address perkara yang dibangkitkan oleh saudara KJ tadi, saya ingat itu antara pendekatan yang boleh diambil lah pada pandangan saya. Saya nak tanya soalan berkenaan dengan gajah di tengah kamar di dalam PKR. I suppose that's the literal translation lah. Elephant in the middle of the room. Ya. Gajah dalam kamar. Ya. Okey. Gajah di tengah kamar. Tengah kamar. Rafizi dengan PMX. Sejarah orang semua tahulah. Ada kalanya baik, ada kalanya kurang sikit. Apa sebenarnya hubungan Rafizi dengan PMX ni? Bagi saya, ialah, kalau kita ada karakter-karakter yang kalau kita panggil type A ni, saya tak tahu, alpha. Saya tak rasa saya alpha. So, tapi itu memang akan ada orang kata pandangan-pandangan mereka tersendiri. And bagi saya itu satu perkara yang sihat. Saya tidak mahu satu organisasi yang mana it's so blind loyalty yang tidak boleh berbeza pandangan. Dan Macam organisasi mana? tak tahulah, tak ada di Malaysia kot. Jadi Nice, safe. apa nama ni, pada pandangan saya, itu perkara yang maklum. Kadang Saudara Rafiz ni dia akan ceritakan sebelum ni lah. Tetapi saya lihat dalam kerajaan ini secara umumnya, PM bagi banyak ruang kepada Saudara Rafizi untuk membentangkan idea-idea. Sebagai contoh, tadi sebenarnya ada dibangkitkan bila naratif ekonomi madani hari Khamis ni akan dibentangkan di sebelah pagi oleh PM, dan Kementerian Ekonomi pun memainkan peranan yang besar. Sebelah petang NETA, Energy Transition Roadmap, yang mana kementerian saya memainkan peranan penting, tetapi PM minta Kementerian Ekonomi untuk selaraskan sebab ada perkara yang melibatkan pejabat PM, petrol dan sebagainya, ada perkara yang melibatkan gas melibatkan Kementerian Ekonomi, hidrogen melibatkan MOSTI. Jadi PM minta beliau selaraskan. Dan dalam banyak mesyuarat tu saya tengok sinergi tu ada. Tengok ucapan Saudara Rafizi pun beliau sangat positif. Jadi saya tidaklah lihat satu perkara masalah biasa. Tetapi kita tahu bahawa kabinet, mana-mana kabinet yang terbaik biasanya dia ada tokoh-tokoh besar. Dan tokoh besar ni dalam mesyuarat dia akan bagi pandangan A, B dan sebagainya. Rafizi banyak cakap dalam Jemaah Menteri. Banyak Cakap. Ya. Terlalu banyak cakap ke? Okey. Okey. Dan PM bagi ruang kepada kami semua untuk berucap, dan saya tengok Saudara Rafizi memang antara yang contribute paling banyak lah. Saya cuma nak follow apa yang YB sebutkan tentang peranan Kementerian Ekonomi dalam menyelaras, contoh yang diberikan untuk minggu yang akan datang ini. Cuma tak boleh dinafikan juga, YB, orang kat luar pun bertanya, contohlah naratif ekonomi madani ni, kenapa bukan Kementerian Ekonomi yang dilihat memacu dalam hal ini? Dan kita dipahamkan, orang luar pun bercakap ada grup advisors lain yang merangka dokumen naratif ekonomi madani dan bukan Rafizi sendiri. So why is that happening? Saya fikir itulah kesian kat PM kan. Nanti kalau dia tak buat ni, orang kata dia banyak berkempen. Kan? Kalau dia buat ni, orang kata dia curi kerja Rafizi. Yang saya nampak yang bagi saya yang saya lihat ialah memang Rafizi bagi kerangka besar tu, tetapi PM ialah dia nak menjadi take the lead dari sudut itu. Dan memang mesyuarat tu melibatkan PMO, melibatkan MOF dan juga Kementerian Ekonomi lah. Jadi yalah, orang nak bercakap di luar sama bila NETA, banyak macam-macam orang bercakap, kata kenapa bukan NRCC. Tetapi saya Tapi tidak. semua orang tahu Nik Nazmi dengan Rafizi ni satu geng, jadi orang tak bercakap sangat. Saya pernah bergaduh lama dengan dia. Jadi tapi bagi saya itu, bagi saya asalkan kita dapat menggerakkan sesuatu. Mungkin sebab ekonomi madani ni teras kepada dasar kerajaan. Orang nak tahu apa pendekatan kerajaan, dan di situ perlu face dia yang berada di depan ialah PM, maka kita letak PM. Begitu juga untuk dasar-dasar yang lain lah. Jadi saya tidak lihat ada isu besar lah. Orang bercakap tu kita tak boleh nak, saya KJ, saya Syahrir tahulah, bila kita dalam public kerja-kerja awam macam ni, public service, orang akan buat macam-macam andaian. Setahu Nick, adakah Rafizi waktu Jemaah Menteri diumumkan kecewa sebab dia tidak dapat
dihantar ke perbendaharaan untuk menjadi Menteri Saya Kewangan? tak tahu. Good answer. Okay. Tapi menjurus pada Rafizi ni soal what happens after, right? Ya, saya nak tail end, nak dekat penghujung-penghujung podcast kita ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan sekarang, Perdana Menteri. Dan ini biasanya soalan maut lah, sebab kalau kita ditanya berkenaan dengan what next selepas pemimpin yang sedia ada, we can obviously get into a lot of trouble, and I understand kalau Nick nak deflect soalan ni. Tetapi PMX sudah berusia 75 tahun, dan kita tolak ke tepi aberration dalam sejarah Malaysia lah, Tun Mahathir, ya, 98 tahun. Tapi sudah pasti PM, kalau bukan PM sendiri, tetapi dalam Parti Keadilan dah memikirkan soal succession planning. Ke arah itulah, bukan nak kata PM akan berhenti. Adakah Nick rasa Rafizi akan memimpin PKR selepas Anwar? Okay, bagi saya boleh katakan first, sekarang ni the thinking dalam parti, Datuk Seri Anwar baru menjadi PM, kan? Jadi fokus kita ialah untuk memastikan perkara itu berjaya. Dalam parti juga, dalam perlembagaan parti disebut Presiden ada term limit 3 penggal. Datuk Seri Anwar baru masuk penggal kedua. Okay? Jadi itu basically menyatakan ada banyak masa lagi lah untuk Datuk Seri Anwar menjadi Presiden parti dan Perdana Menteri, insyaAllah. Cuma perkara kedua tentang succession, saya tak akan deflect. Of course, timbalan Presiden sekarang ialah saudara Rafizi. Umur dia, saya 41, mana umur 46. dia 46. Okay? Tahun ni dia menjadi 46 tahun. Jadi sebagai timbalan Presiden, biasanya itulah orang kata timbalan Presiden lah dilihat sebagai Dulu Azmin masa depan. Betul. Dulu zaman Tun Mahathir pun ramai kan. Jadi cuma pada masa yang sama kita juga tahu Susah Agong Datuk Seri Saifuddin Nasution is a senior leader yang juga telah memainkan peranan penting dalam parti. Ada kekuatan beliau. Jadi kalau dari sudut level tu pun saya rasa dua-dua ada kekuatan tersebut. Tapi kalau di peringkat naib presiden, saya tak minat apa-apa. Cuma yang saya nak mengatakan our line up ni sangat-sangat muda. Naib presiden paling naib presiden paling kanan ialah Amir. Ya, jadi umur dia 43. Likang umur dia 43 juga. Saya 41, Izzah 43. So it's a very young line up yang saya rasa tak banyak parti di Malaysia yang ada kekuatan tersebut. Mungkin muda lah. Dia lagi muda lah, dia punya barisan kepimpinan. Tetapi sebagai parti yang ni, saya rasa kita boleh proud of that fact. Dan this has been long standing. Yeah. Cuma kerisauan kami sekarang ialah kita takut kami ni yang block orang lain nak naik sebab we've been around for quite some time lah kan. But I think dari segi succession tu, saya tak berani nak cakap siapa, tetapi from the names mentioned, ramai yang boleh ke depan lah untuk parti ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.